Aku ni kan jenis yang suka diam menyendiri tau. Tapi menyendiri aku tu tak bermakna aku sendiri. Hai semua, don't forget to subscribe my channel and jangan lupa untuk tekan button bell yang ada dekat tepi tu ya. Hai, Assalamualaikum and welcome back to another episode of Kisah Seram. Aku dah janjikan nak ceritakan juga kisah seram aku malam Sabtu sebab sepatutnya aku dah janji dengan korang setiap Jumaat malam aku nak share kisah seram ni. Tapi sebabkan Jumaat malam semalam raya jadi aku tak dapatlah nak tunaikan. Kisah yang pertama ni terjadi masa aku start pindah sini kalau tak silap aku. Masa tu aku sekolah rendah lagi. Aku terbangun tau, time tu aku sekolah. Tapi aku terbangun awal sebab aku nak pergi buang air. So aku pun keluar daripada bilik nak pergi ke toilet tu. Aku terdengar macam perempuan menyanyi. Suara dia merdu gila, aku ingat lagi. Tapi sebabkan aku mamai masa tu, aku pun masuk toilet. Masuk toilet dah habis semua, aku keluar. Aku terstop kat situ. Aku macam dah pukul berapa? Kenapa macam ada bunyi perempuan nyanyi ni? Lepas tu aku macam okay, stop kat situ. Aku tengok, aku toleh tepi tau. Aku tengok cermin dapur aku tak ada langsir. So aku tengok kat belakang, gelap ni. Tapi suara tu macam ada dekat situ. Belakang ada perempuan nyanyi belakang rumah aku. Aku macam try hard untuk dengar lagu apa yang dia nyanyi. So aku macam dengar lah, merdu gila suara perempuan ni. Aku tak tahu dia nyanyi lagu apa. Yang pasti bukan nyanyi lagu Ziana Zain ke Siti Nurhaliza ke Nimbai Zura, bukan. Tapi suara dia merdu gila. Aku ingat lagi. Lepas tu aku pergi ruang tamu. Aku tengok jam. Masa tu dah pukul 4 kalau tak silap aku. Dalam pukul 3 lebih macam tu lah. Semenjak aku duduk sini kan, tepat pukul 3 pagi mesti aku dengar something yang aku rasa tak logik dengar waktu 3 pagi. Contohnya kan, aku dengar macam bunyi orang bertukang. Sebelum daripada bunyi tu, adik aku ada kerja khusus tau, kerja kayu. So dia akan macam ketuk-ketuk kayu tu untuk siapkan kerja dia. Tapi bunyi tu aku dengar lagi waktu pukul 3 pagi. Masa mula-mula aku dengar, aku tak fikir apa tau. Aku macam mungkin ada something yang patah ke jiran-jiran kan. So aku macam okay, tak apalah. Lepas tu keesokan harinya pukul 3 pagi aku dengar benda yang sama. Lepas tu time tu aku dah start rasa tak sedap hati. Aku dengar bunyi tu daripada belakang rumah aku juga. Lepas tu aku macam okay, dah tak sedap hati. Dah bunyi anjing. Kau tahu kan bunyi anjing yang something wrong, macam tu. Lepas tu aku terus ambil bantal, tutup telinga, tidur. Aku tanya mak dengan ayah aku, ada ke dengar bunyi macam tu? Diorang kata tak dengar. Mungkin sebab diorang dah tidur. Aku je yang suka tidur lambat kan time tu. Esok malamnya lah aku nak tidur awal tapi aku tak boleh. Lepas tu aku tengok jam, dah nak dekat pukul 3. Lepas tu aku macam okay, mungkin hari ni tak dengar. Tapi tepat pukul 3 je aku dah start dengar bunyi tu. So aku macam okay, tak apalah, mungkin bunyi tu dalam setengah jam atau 1 jam. So aku pun macam okay, tak apa, mungkin nanti dia stop. Tapi kan kau tahu tak, pernah satu malam ni aku tak tidur sampai subuh. Rupanya bunyi tu kan sampai azan subuh. Azan subuh berkumandang je hilang. So cerita pasal 3 pagi ni juga, benda ni baru-baru ni terjadi kat aku juga dalam tahun lepas sebelum aku kerja. Masa tu aku baru habis belajar tau. So aku macam menganggur dalam 3 bulan sebelum aku dapat kerja ni. Aku tak tahu nak buat apa. So aku macam main game. Dulu aku macam kaki game jugalah. Tidur dalam pukul paling awal lah pukul 4. Aku dah macam tak kenal siang malam. Aku tidur lambat, aku main game. Sampai satu hari ni, lepas aku main game, masa tu bateri aku dah nak habis tau. Aku ni jenis yang kalau bateri tak habis aku takkan stop. Aku kan main game pakai earphone tau. Lepas tu aku ingat lagi waktu tu bateri dah nak habis. Aku pun cakap kat kawan-kawan, okay lah, last game, aku nak tidur dah. Padahal aku tak ngantuk lagi. Lepas tu aku macam charge phone, buka earphone lah, charge phone. Aku nak pergi toilet sebelum aku tidur. Time aku buka earphone tu, aku dah dengar macam bunyi petikan gitar yang tak berirama. Macam ni bunyi ni. Aku mungkin fikir mungkin adik aku yang main sebab aku nampak dia ambil gitar dalam bilik aku petang tu. Lepas tu entah dia letak dalam bilik belakang ke apa, aku tak fikir apa-apa. Lepas tu on the way nak pergi toilet tu betul-betul depan bilik adik aku tahu. So aku masuk toilet, aku still dengar bunyi tu tapi aku tak fikir apa-apa. Walaupun aku dah nampak dah adik aku tidur dekat ruang tamu tu, tapi aku tak fikir apa. Lepas tu aku masuk toilet, aku dah start fikir macam
adik aku tidur. Siapa yang main gitar tu? Aku pun buka pintu toilet tu slow-slow. And aku nampak bilik adik aku tu, pintu dia terbuka tau. Tapi gelap. Aku nampak sama-sama lampu dapur tu masuk dalam bilik adik aku. Aku nampak gitar tu. Aku fikir mula-mula mungkin cicak terlanggar tadi gitar ke. Tapi bunyi tu lama. Aku dah macam cuak juga. Aku masuk dalam bilik aku. Aku baring, aku cuba untuk tidur. Tapi aku tak boleh tidur sebab bunyi tu mengganggu. Bunyi tu kan kuat masuk dalam bilik aku. Bilik adik aku sebelah, tapi pintunya jauh lah. Tapi aku boleh dengar bunyi tu. Bunyi tu memang kuat weh. Sampai aku dah tak boleh tidur. Aku ambil bantal, aku tutup kuat-kuat kat telinga aku. But still dengar sebenarnya. Lepas tu aku cuba untuk tidur. Cuba juga, lepas tu aku tidur. Tapi dia tak habis sampai situ Keesokan harinya aku macam nak tidur sebelum pukul 3. Sebab setiap kali pukul 3 mesti aku dengar bunyi tak apa-apa. Lepas tu aku dah macam okey lah, tak apalah, last game. Time tu dah pukul 2 suku Aku cakap kat diorang okey last game. Sebab aku nak tidur awal hari ni. Aku nak belajar tidur awal, aku cakap. Lepas tu aku off sekejap, aku macam tak boleh tidur. So aku main game lagi. Lepas tu time tu dah nak dekat pukul 3. Lepas tu aku macam okey tutup game tu. Aku pun try untuk tidur, tapi tak boleh tidur. Pukul 3, okey dengar bunyi orang main gitar tu lagi. Bunyi yang sama. Lepas tu aku macam nak keluar lah, nak pergi toilet. Tapi aku macam cuak lah. Aku kejut adik aku yang perempuan, so temankan aku. Tapi dia tidur balik. Lepas tu aku macam alamak, nak buat macam mana ni? Aku tidur je lah. Aku pun masuk dalam bilik aku. Aku try untuk tidur. Tapi sebabkan aku macam dah tak tahan sangat, so aku tak boleh tidur. So aku terfikir, oh last game tadi aku main dengan Mirul. So mungkin Mirul tak tidur lagi. Aku pergi call Mirul, aku tanya dia. Time tu aku dah tak kisahlah kau tengah rank ke apa. Aku call je. Lepas tu aku call dia, aku tanya tengah buat apa. Teman aku boleh tak sampai aku nak tertidur sebab aku takut. Aku cakap macam tu. Lepas tu Mira cakap okey dia teman. Lepas tu aku cakap okey aku nak pergi toilet ni. Aku tinggal phone dekat sini. Kau jangan off call teman aku sampai aku dah nak tertidur. Lepas tu dia kata okey aku teman. So aku lari pergi toilet. Aku tak pandang apa. Aku terus masuk dalam bilik. Aku cuba untuk tidur. Dah nak tidur tu aku off call. Pukul 3 pagi tu memang bagi aku menyeramkan sebab aku tak tahu kenapa setiap kali pukul 3 pagi mesti aku akan dengar bunyi tu. Cerita yang kedua ni, aku nak cerita tentang office di mana tempat aku praktikal selama 7 bulan. Aku just nak share cerita ni kat korang. Time praktikal dulu, aku jenis yang tak banyak bergaul tau. Aku setiap kali hari Jumaat, kita orang akan rehat daripada pukul 12.30 hari sampai pukul 2.30. Time tu bagi aku adalah untuk hari aku bersendiri. Aku akan beli makanan. Aku akan makan dekat dalam pantry, dalam office tu lah. Aku tak makan kat kantin tau. Makan setengah jam. Aku tutup lampu, semua lampu office. Tempat yang aku duduk tu betul-betul menghadap pintu. Pintu tu pintu kaca. Time tu memang dah gelap lah. Blok aku tu ada 2 tingkat. Aras bawah tu memang kosong. Office depan kosong, yang ada cuma office aku. Kau bayangkan aku seorang je dalam office tu time rehat. Yang lain semua keluar pergi makan. Aku kat situ tutup lampu, main game. Semula aku macam tak hiraukan sangatlah bunyi-bunyi apa yang jadi. Aku dengar macam bunyi orang tengah type. Tapi type dia bukan type yang tik bukan. Type yang macam rushing, macam tik. Aku dengar. Tak apa tak aku fikir, aku tak ingat. Tapi aku memang abaikan lah time tu. Aku just nak enjoy aku punya time, makan dengan main game. Setiap kali hari Jumaat, bila aku sorang-sorang kat situ, aku dengar bunyi macam orang type laju-laju, macam ada orang tengah buat kerja. Minggu terakhir sebelum aku berhenti dari situ, maksudnya aku habis praktikal kat situ, minggu terakhir, Jumaat terakhir, Jumaat terakhir. Aku ingat lagi waktu tu aku tengah main game dengan Mal. Lepas tu time tu dah nak pukul 2.30, dalam pukul 2 kot. Aku cakap kat Mal, aku nak berhenti main game lah, aku dah nak masuk kerja dah ni. Padahal sebenarnya aku nak tidur tau. Aku pun keluar lah game. Dah keluar game tu, tepat keluar game, mesin photostat yang ada tak jauh dari aku bergerak. Aku dengar bunyi dia bergerak. Kau faham tak bunyi mesin photostat gerak macam mana kan? So aku dengar bunyi dia gerak. Lepas tu yang paling aku tak boleh lupa kan suasana office tu gelap sebab aku tutup lampu. Aku nampak mesin photostat tu lampu dia bergerak. Bila aku tengok,
Kalau nak kata facts kan tak keluar apa-apa. Kertas tak keluar apa tak keluar. Tapi aku boleh dengar bunyi tu and lampu tu bergerak sekali. Time tu memang aku rasa macam oh okay. Dia nak bagi tahu aku yang selama ni aku ada peneman. Betul-betul aku rasa macam dia nak tunjuk kat aku yang dia ada. Aku pun buka phone aku balik. Aku cakap kat Mal invite aku balik, aku nak main. Tapi time tu Mal playing. Aku keluar daripada office, aku merayau lah, pergi tandas ke, pergi surau. Kisah yang ketiga ni adalah kisah di mana aku dengan kawan aku lalu tepi kubur. Time tu aku, Hanis dengan Amar. Amar ni adik Hanis. Kita orang pergi SCM sebab aku nak temankan Hanis jumpa dengan orang. Time nak balik tu petang tau, dah nak maghrib. So kita orang maghrib dalam kereta lah. Hanis drive, aku kat sebelah Hanis, Amar belakang. Waktu on the way balik tu, lepas je azan maghrib, kita orang ada lalu dekat satu kawasan perkuburan ni. Time tu aku tengah termenung tau. Aku tengah termenung pandang depan. Hanis tengah drive lah kan. Tiba-tiba lalu je dekat kawasan perkuburan tu, siaran radio tiba-tiba bertukar. Tapi yang aku perasan lah kan, Hanis tak ada pula tekan-tekan kat situ. Aku just macam oh, mungkin Hanis tekan dekat area steering tu kot. Tapi lagu dia lah, aku tak apa-apa tau time tu. Tapi sampailah Hanis tiba-tiba tegur. Dia tegur macam, siapa pula yang ubah siaran ni? Aku dah macam, daripada aku pandang depan, aku dah macam, bukan kau ke yang ubah siaran? Lepas tu Hanis macam, tak adalah, bukan akulah. Entah lagu apa-apa tau yang dia tukar. Dah lah baru lalu tepi kubur tadi. Hanis direct tau cerita pasal tu. Aku macam kau ni tak payahlah cakap macam tu. Aku cakap kat dia sebab aku pernah dengar orang cakap kalau kita balik malam ke, kita macam rasa something ikut kita ataupun dia tumpang kita, benda tu macam biasa tau. Tapi dia akan turun bila dia dah sampai tempat yang dia nak tuju. Tapi kalau kita macam tegur, takut macam dia terminat untuk ikut kita balik. Macam tu. Tak tahulah betul ke tak, aku dengar je. Okey, jadi tu je lah cerita aku pada hari ni. Jangan lupa untuk like, subscribe, tekan loceng kat tepi tu. And kalau korang ada pengalaman seram, korang boleh komen kat bawah. Jangan lupa ceritakan juga pengalaman seram korang.